قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahu alazim. Pertama-tama sekali dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dapat sekali lagi berkumpul pada pagi yang mulia ini, insya-Allah, di surah Al-Rasyidin. Kita wangsa pada kali yang kedua, pada bulan Rabiul Awal, kata-kata 11 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Kita dapat satu kali yang pertama, pemergian yang mendamaikan kerajaan ibu semua, berkaitan dengan kuliah doa pada kali yang tersebut. Dan kita juga insya-Allah akan sama-sama kita mendengar satu lagi perkongsian pada siri yang kedua ini, insya-Allah. Tajuk yang sama, pemergian yang mendamaikan, tetapi dengan saya, hari itu dengan orang lain, hari ini dengan saya, insya-Allah. Baik. Boleh saya tahu tak, ada tak qaryah ataupun jemaah yang datang pada siri yang pertama? Ada. Oh, Hajah ada. Hajah pun ada. Ramai tak? Ke ni yang ada ramai yang pertama kali ni? Kira 50-50 lebih kurang? Macam tu lebih kurang? Tak ingat tak apa. Yang tak ingat kita refresh balik, insyaAllah. Jangan risau. Tapi sebelum kita pergi lagi jauh, buat saya izinkan saya kenalkan diri saya. Tapi sebelum tu suka saya kongsi satu hadis untuk kita sama-sama menghayati. Hadis ni cukup popular dan kita rasa kita banyak kali dengar, kan? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan anqata'a 'ala amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmun yanfa'u bih aw waladin salihun yad'u. Tiga benda bila matinya anak Adam akan terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tiga benda. Nabi dah pesan pada kita, bila kamu ni dah mati, tiga benda ni sahaja yang akan mengikuti kamu ke dalam kubur. Kita ingat tiga benda. Baik. Seterusnya, satu benda yang kita cuba kaitkan dengan perkongsian pada pagi ini daripada Amir bin Sa'ad, daripada ayahnya ketika beliau sakit. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku banyak. Nampak tak apa clear tak apa clear. Tak benda kita minta tanya penting, kita akan settle, insyaAllah. Hartaku banyak ni ya Rasulullah, tapi anakku perempuan, patut tak aku wasiat semuanya? Rasulullah kata tak, jangan wasiat semuanya. Boleh tak aku bagi 2/3? Tak lagi, banyak tu. Boleh tak aku bagi 1/3? Ayat tu boleh, itu pun dah kira banyak. Sesungguhnya jangan kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Itu pesanan Rasulullah berkaitan dengan wasi. Jadi kata kunci kat sini, kita nak ada tiga amalan yang mana kita boleh bawa bila kita tiada dekat buku bumi. Okey. Yang kedua, kita jangan jauh daripada apa yang Rasulullah saran berkaitan dengan wasi. Sebab apa kita kaitan dengan topik pada pagi ini? Dan maaf kalau tak nampak, boleh pergi ke tepi sikit. Saya mungkin menghalau slide, boleh ke tepi sikit. Tapi kalau tak jelas, bagi tahu boleh ya, saya ajar sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa benda, kenapa kita nak bahas atau kita nak mendengar perkongsian pada pagi ini, ibu-ibu, hajah-hajah semua? Kenapa? Supaya kita tidak mahu jadi manusia yang bakhil, yang kedekut,
yang menyusahkan orang yang kita tinggalkan. Memanglah mungkin kita ni baik, kita solehah, Qaria Ar-Rasyidin ni semuanya terjaga. Amin ya rabbal alamin. Betul tu doa. Terjaga, tersusun, kita sentiasa menjaga diri kita, betul tak? Kan? Kalau tidak tak datang kita pagi ni, Allah tak pilih atau tak dorong hati kita ni datang ke sini. Maksudnya kita nak jadi orang yang baik. Kan? Pada doa untuk Sayyidina Anas. Betul tak? So basically kita nak jadi orang yang baik. Allah fakihkan kita datang ke sini pagi ni, kita nak dengar, menambahkan kefahaman. Walaupun kali kedua, walaupun banyak kali kita dengar, tapi kita nak fakih, kita nak faham dalam agama, insya-Allah. Kan? So kita datang kat sini, kita nak faham supaya kita jadi manusia yang bakhil, manusia yang pentingkan diri. Bila mana kita mati, aku nak bukan setakat amalanku aku bawa, tapi aku nak pastikan, ya Allah, walaupun aku mati, pahala itu berterusan sampai pada kita. Sama ada anak yang soleh, insya-Allah, ataupun daripada sedekah jariah, amal yang berpanjangan. Tetapi jika kita ada masalah dari sudut pengurusan dan juga harta kita, macam mana kita nak pastikan itu terjadi? Jadi satu bebanan kepada kita. Contoh sebagai contoh, rumah yang masih lagi dalam hutang, tiba-tiba kita tiada. Siapa yang nak menyelesaikan hutang? Kita tergantung. Waris yang ada kita harapkan untuk selesaikan hutang, tetapi tidak berlaku. Nampak tak kat situ? Susahnya kita tu. Ya Allah, hutang tu tak settle lagi. Rupa-rupanya anak kita pula kahwin lain, ataupun isteri kita, pasangan kita kahwin lain. Dia lupa dah kat kita. Dia dah move on. Dia mesti hidup, mesti diteruskan. Betul tak? Jadi kat situ kita nak biar kita pergi dengan damai, dengan tenang. Dan walaupun dia tak ingat pada aku pernah buat satu wasiat dulu, aku bagi satu dekat mahad, akan berterusan 1/3, insya-Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala itu kepada aku. Kita nak macam tu, betul tak ibu-ibu? Okey tak kalau macam tu? Okey tak kalau kita ada plan macam tu? Betul tak? Kita nak macam tu, biar kita ni rasa solid, insya-Allah. Nak settle, plan kita baik, kita nak macam tu. Baik. Di diri saya. Nama saya Khairul Nizam Muhammad Syuaib, boleh panggil saya Nizam. Anak Nizam boleh, adik Nizam pun boleh. Jangan panggil cik, saya rasa jauh sangat. Panggil Nizam boleh, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya daripada satu agensi yang sama juga pada bulan lepas. Apa namanya, daripada Taklim Mawaris lah. Saya ada mahal dekat sebenarnya. Saya rasa PIC daripada pihak kami, Puan Nadia, Puan Nadia itu Puan Nadia. Jadi basically kami merupakan salah satu agensi yang bernaung di bawah syarikat amanah yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan harta pusaka. Selama 20 tahun kita dah tengok banyak masalah. Saya akan tunjukkan lepas ni kenapa masalah ini berlaku. Saya akan tunjuk lepas ni apa sebenarnya yang menyebabkan masalah ini berlaku, dan kenapa nombor-nombor itu makin tahun makin menaik, dan kenapa ia merugikan. Dan saya tak nak benda ni berlaku dekat Qaria Ar-Rasyidin. Target kami, ke mana tempat kami pergi, kami akan kongsi. Dan kalau boleh, karya-karya yang kami kongsi ni, insya-Allah mendapat pengetahuan dan awareness dan buat sesuatu. Kalau tidak, kita akan rugi dan terus rugi. Bukan untuk diri kita je, bukan untuk waris kita, tapi untuk umat Islam secara keseluruhan. Cukup rugi. Saya akan tunjuk lepas ni kenapa saya cakap macam tu. Boleh Boleh. Tolong bersama dengan saya dalam masa 1 jam, boleh aja Kalau bosan cakap minta maaf Nizam, bosan lah kita tukar lain, kita buat aktiviti lain. Nak buat nasyid ke, nak buat zikir ke, boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita sambung balik Baik, insya-Allah. Baik. Saya nak tanya soalan boleh? Kalau kata nak ice breaking, agak ada gambar ni kat mana? Madinah. Secara khususnya bulan 12, alhamdulillah saya diberi kesempatan pergi umrah buat pertama kali lah. Jadi bucket ni special tak special ni adalah dalam hadis Nabi disebut pasal bucket antara sesiapa yang dikuburkan dekat sana, dia akan antara golongan yang mendapat syafaat. Yang pertama daripada Nabi.
Dan sesiapa yang berimpian mati kat Madinah, mati kat Baqi'. Mati kat Baqi'. Jadi itu kelebihan Baqi'. Tapi tak dikatakan gambar ni sekadar satu motivasi lah untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita ada cita-cita, ada kemampuan kan, boleh tinggal kat Madinah ke, cuba nak cari kan, insyaAllah kan. Tapi tak bermaksud tempat itu menjadi jaminan. Kena faham tu, tempat itu jadi jaminan. Betul. Sebab still amal lah kan ikut. Kalau tidak adil lah bagi kita. Baqi' ni berapa besar kan. Kita ada 1 bilion, 2 bilion umat Islam. Tak muat kan, tak muat. Baik, insyaAllah. Baik, ajar-ajar perempuan, ibu-ibu, kakak. Saya tengok kat sini, saya nak ajak satu benda. Dengan siapa sebenarnya Nizam ni? Betul ke Nizam cakap sembang je kan? Tak, saya nak bagi tahu betul-betul. Kalau tak nampak, saya beritahu. Belah kanan ni kalau nampak, belah kiri, nampak. Belah kiri ni, saya ajak tengok nombor ni. Kalau boleh nampak. Kalau saya nampak, saya cakap 20 tahun operasi. Jadi syarikat kami di Wasiah ni dah 20 tahun operasi. Saya kata ada 20 tahun kan? 20 tahun ni maksudnya daripada tahun 2004. Kenapa sampai sekarang ni dah 20 tahun kita dah tengok up and down pasal isu-isu berkaitan dengan pewarisan umat Islam. Up and down. Daripada berjumlah 30 bilion sampai 100 bilion harta umat Islam, harta yang masih terbukti, yang tak boleh dihulukan, yang tak boleh dipindah bilik, yang tidak boleh dimanfaatkan. 82, 16 bilion masuk. Dan Alhamdulillah di bawah orang panggil asset under inheritance, di bawah pengurusan. Aset pusaka di bawah pengurusan. Dan kita ada lebih kurang 500, lebih dari 500 kes pusaka yang telah berjaya diselesaikan. Alhamdulillah. Sebab rekod ni start kat 2003. Dan dalam masa yang sama juga kita mendapat, kita punya sukses rate adalah 100%. Alhamdulillah. Dia bukan kita nak berbangga ajar-ajar ibu-ibu, kakak-kakak. Kita nak katakan bahawasanya Wa'imah siapa yang buat pun, yang boleh mengukuhkan umat Islam, sila. Tafadhal. Betul tak? Bawa manfaat, sila. Tak ada masalah. Lagi ramai orang menyelesaikan masalah umat Islam, lagi bagus, betul tak? Kan? Tak kisahlah dekat Setiawangsa ke, dekat tempat lain ke, sila. Tapi poin dia adalah kita nak katakan, maksudnya kat sini, usaha yang dibuat oleh syarikat, oleh mana-mana individu dalam industri ini, khususnya di bawah syarikat, berjaya. Kita berjaya selesaikan dan kita kurangkan statistik. Itu kes kita. Dan sebelah kanan ini kita punya founder dan juga CEO, namanya Tuan Haji Arifin. Basically Wasiah berjaya selesaikan kes pusaka 700 juta. Setakat tahun lepas, jumlah kes nilai yang diselesaikan bernilai 700 juta. Tetapi kes aset itu masih lagi banyak. Alhamdulillah setakat 2003 kita berjaya membantu seramai 80,000 umat Islam dalam kes pengurusan pusaka dan perangkat harta. 80,000 ni banyak mana? Paling satu masa dari ramai lah. Saya rasa. Tapi nak kata ni tak ramai lagi sebenarnya. Tak ramai lagi orang yang masih lagi ada kesalahan. Kalau ada pun tak bertindak. Baik, tak apa, kita bincang depan insyaAllah. Ada mic? Oh, ada pakai mic kan? Oh, yang ni. Kalau tak kuat? Tak kuat. Sebab kenapa? Boleh? Kalau kuat, beritahu kan? Masih ada digital distance dia. Boleh.
Dah dengar? Memang dengar lah kau ingat. Baik. Baik sekejap ibu-ibu, kita kembali balik tadi. Okey, Hajar nampak tak dekat slide sini? Setakat 2003 saya jumpa dekat online punya, kalau semua boleh cari ya, 100 bilion dan 90% adalah milik orang Islam. Milik orang Islam. Jadi automatik maksudnya 90 bilion. Apa 100 bilion kita sebut nombor-nombor ni sebenarnya apa? Saya bagi satu perbandingan. MRT Line 3. Berada pada MRT. Kita tahu kan MRT Line 3 Mass Rapid Transit. Yang train tu bawa PM keempat, kelima, saya lupa dah. MRT Line 3 satu stesen akan ada kat Setiawangsa. Kalian tahu tak? Tahu tak Setiawangsa? Kat mana Setiawangsa? Agak-agak bawah sini. Kalau bawah sini seronok lah kita kan. Agak-agak kat mana aja stesen tu? Cuba tu fikir kat mana tanah lapang ni kat Setiawangsa yang ada ni. Saya bagi jawapan Kalau ikut speculative line dekat belakang Skyberry. Tahu Skyberry? Sorry, Skyberry, Sky Sierra. Kondo baru sebelah dengan Ion. Dekat? The Berry namanya. The Berry. Kat situ. Jadi kat belakang tu tanah. So kalau ikut speculative line dari stesen MRT kat situ, Setiawangsa. Untunglah siapa duduk dekat situ lah. Tak apalah. Tu untung dari rezeki pada dia lah kan. Tapi nak katanya MRT line 3 ni, dia akan sambung semua MRT yang ada. Line 1 dengan line 2. Macam mana Nizam tahu ni? Tak, saya sebenarnya pun saya perunding harta tanah juga. Saya tahu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan harta tanah. Pada masa yang sama, saya tolong klien saya. Baik, cukup situ. Tapi kita nak bagi tahu, satu projek MRT Line 3 adalah 50.3 bilion. 50.3 bilion. Maksudnya dengan 100 bilion ni, 100 bilion kita boleh buat 2 MRT. 2 MRT lagi. Nak potong mana lagi MRT tu? Nampak tak kat situ? Kesan nilai dia tu. Bajet Malaysia, income dia 1/3 100 bilion. Tak nampak lagi ni? Baik, saya kira lagi sekali. Kalau 100 bilion ni, anggaplah kita ambil zakat 2.5%. Agak-agak berapa kita dapat? Buka kalkulator, tengok. 100 bilion ambil 2.5% zakat kita kan? Berapa agak-agak nilai dia? Dapat tak? Agak dah kira tu merah. Ada berapa? Berapa saya? Cuba kira betul-betul. Saya kira dapat 2.25 bilion. Kalau saya salah kira, minta maaf lah tapi banyak lah. 2 bilion ni boleh buat apa? Macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat. Untuk siapa? Untuk kita orang Islam. Nampak tak kat situ besar tak nilai dia? Rugi tak kita? Rugi tak kita? Rugi, ya Allah. Allah rugi. Memang rugi sungguh. Sebab itulah saya nak bagi tahu kat sini. Siapa yang tak nampak saya bacakan. Ni tahun 2006. Ini tahun 2020. Pada tahun 2006, harta yang beku adalah 38 bilion. 38. Tahun 2020, 70 bilion. Tak menurun, terus menaik. Baik, nombor yang saya kata tadi berapa? 100 kan? 2023, 100. Dalam masa 3 tahun, tambah lagi 30. Maksudnya apa? Setiap tahun tambah berapa? Lebih kurang 10.
Betul? 10 bilion. Jadi dalam masa 10 tahun akan datang, kalau kita maintain lagi dengan pemikiran yang sama, kalau kita masih lagi menggunakan dengan cara yang sama, tak apalah, nantilah kita buat, aku panjang lagi umur aku ni, 10 tahun lagi, kemungkinan besar kita akan nampak 100 bilion lagi harta umat Islam yang tak boleh dimanfaatkan. Rugi ke rugi? Rugi besar. Cukup besar. Banyak isu yang berkaitan dengan Islam tak boleh diselesaikan. Jangan cakaplah kita nak pergi Palestin, nak selamatkan Palestin, nak buat apa, kalau diri kita pun kita tidak boleh selesaikan. Betul tak? Bukan nak kata, apa benda dia sampaikan macam ni, Palestin semua kita boleh doa, kita boleh hantar bantuan. Betul. Itu hanya reaktif. Tindakan reaktif ajar-ajar ibu-ibu semua. Kita nak proaktif. Kita hantar duit, boom. Hantar buat bangunan rumah, boom. Sampai bila nak buat macam tu? The vicious cycle still continue. Tak habis-habis. Rugi ke tak rugi? Rugi. Sebab itu, ini nombor ni. Saya nak pastikan karya Al-Rashidin pada pagi ini bukan setakat karya yang ada datang ni. Anak-anak kita, pasangan kita, cucu-cucu kita, ahli keluarga kita yang terdekat, tolong jangan masuk dalam statistik ni. Tolong ambil tindakan. Tolong faham, aku perlu buat sesuatu. Sebab apa? Kita hilang 2.25 bilion nilai zakat daripada ini. Manfaat kepada umat tak dapat. Kenapa nombor ini bertambah? Ajar-ajar ibu-ibu semua. Siapa yang biasa tengok slide ni mungkin dah tahu cerita. Siapa yang first time, saya tolong ceritakan balik, insyaAllah. Baik. Ini adalah satu kes. Kita kata 20 tahun tadi kan, 20 tahun pengalaman kan. Kami buka satu persatu. Kenapa punca dia? Kes tanggang moden. Tahu kes tanggang moden? Tanggang ni sebab apa? Dia mendahaka pada ibu dia kan? Betul? Mendahaka pada ibu kan? Jadi kita dahaka pada ibu ni, rupanya kita ingat cerita tu cerita lama lah. Rupanya watak saja yang berbeza. Cerita masih lagi berulang. Kes tanggang moden ni, bapaknya ni namanya Encik Kasim. Baik orang dia. Kenapa dia baik? Aku nak siap-siap dah pindahkan semua harta aku kepada anak aku. Jadi apa dia buat? Rumah yang dia duduk, apa harta yang dia ada, dipindahkan ke semuanya kepada anak dia. Anak dia namanya Dr. Suzana. Dr. Suzana ni apa? Pensyarah. Educated orangnya, sebab ada PhD. Rupa-rupanya yang dirancang tu, ialah sebagai balasan pula dia katakan, Dr. Suzana, Dr. Su bagi anak lah kan, ni aku bagi kat kau ni, kalau boleh faham-faham lah, bapak dah bagi dekat sini, nanti kau dapat bagi elong bulanan cukup lah. Bapak dan mak pun tak makan banyak, betul tak? Kita dah berusia ni, bukan saya muda lagi dah, mak bapak saya pun tak makan banyak kan? Setakat 1,000 pun dah cukup dah, betul tak? Kita nak makan kan? Bukan makan beria sangat kan? Alhamdulillah, bagilah cukup dah untuk mak dengan ayah makan. Duduk kat rumah sampai mak mati, atau Allah panggil kita mana dulu sakit dan sebagainya, terpulang. Cantik belajar, nampak cun. Sebab apa? Ialah kalau dia mati, rumah tu dah pindah milik, tak ada masalah, betul tak? Tetapi tak macam tu. Lepas saja dia berkahwin, berkahwin, suami dah ada semua, kena halau daripada rumah. So apa mak bapak dia buat? Panggil lawyer, pergi mahkamah tinggi syariah, fight. Lawan dengan anak, menang, Alhamdulillah. Tetapi agak-agak kita nak lalu tak proses tu. Tak mudah ajar-ajar ibu-ibu semua, tak mudah. Confirm panjang cerita dia. Duit kalau ada, nak kena bayar lawyer lagi. Nak buka file pun minimum 3,000 ke 4,000.
Betul tak? Masuk mahkamah, nak cari bukti dan sebagainya, betul tak? Tapi Alhamdulillah rezeki untuk Encik Kasim dan isteri, mereka dapat balik. Dan anak mereka diperintahkan membayar secara bulanan RM500, tambah lagi RM500 kepada kedua ibu bapa mereka. Tetapi masa keputusan dikeluarkan, anak dia tak datang. Jadi ini bagi saya satu isu, pindah milik semasa hidup. Kenapa dia buat pindah milik semasa hidup? Sebab senang. Rumah dah habis bayar, boleh pindah terus, betul tak? Kita fikir macam tu. Dan tak ada pinjaman, apa lagi? Pindah saja lah. Tapi itu kesilapan yang perlu kita ingat. Tolong berhati-hati. Itu anak aku. Betul, itu anak kita. Siapa yang tak percaya pada anak? Tetapi kisah tangga moden ini daripada dulu sampai sekarang ada ceritanya. Betul Kita ambil ibrah kat situ. Kisah yang kedua, ini khusus untuk kalau ibu-ibu haja-haja ada anak yang dah berkahwin. Boleh ingatkan balik pada mereka. Tolong ingatkan balik pada mereka. Sebab apa? Mereka ada anak. Bila mereka ada anak, tengok-tengok, na'udzubillah min dzalik. Kita tak minta, tapi kita pun tak tahu. Mati dua-dua sudah kemalangan. Dua-dua tak ada. Bila dua-dua tak ada, anak-anak jadi apa? Yatim piatu. Baik, ada harta. Masalahnya adalah siapa nak jaga mereka, kebajikan mereka. Bila ada harta, memang aku ada ni, aku ada rumah, tak apa, mereka boleh duduk. Memang betul, mereka boleh duduk. Tapi masalahnya, bila ada harta yang percuma, ada orang yang berniat jahat nak rebut harta tersebut. Siapa? Mungkin adik-beradik, waris-waris yang masih hidup. Kalau dapat pun, Kalau dapat, ni aku nak bagi dekat kamu ni, abang yang sulung, tolong jaga anak-anak buah kamu. Baik. Tak adalah cerita-cerita yang kita dengar dalam masyarakat kita, anak-anak yatim yang terabai. Jangan makan harta anak yatim, betul? Ada. Kita ambil ibrah dekat sini. Tolong ingat untuk anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Kena ingat kat situ aja-aja. Seterusnya, ini isu yang kami biasa dengar dan kami biasa jumpa. Saya dah buat wasiat dan nizam. Kami dah buat wasiat, dah ada. Jangan risau, insya-Allah semuanya terjaga dan terjamin. Tidak saja. Wasiat yang dibuat ini, kalau perasan kes kemalangan Juk, ingat tak kes kemalangan Juk kat sini? 2 orang mati sekaligus, isteri dan suami dia, meninggalkan anak. Ingat tak? Tahun 2015 tak salah, saya lupa lah, minta maaf. Mati dua-dua, tinggal anak yatim piatu. Mereka buat wasiat, tetapi dicapai oleh waris yang masih hidup. Siapa waris yang masih hidup? Adik-beradik, mak bapak kalau ada. Mak bapak mungkin baik, tetapi ada yang cucu. Bila berlaku pada masa itu, mereka cabar wasiat, bawa ke mahkamah, dibatalkan wasiat tersebut. Terus pergi ke perintah, by default kita orang Islam Fara'id. Habis anak-anak tu yang kecil tu siapa nak jaga? Kita orang Islam ni, minta maaf nak cakap dia nampak je Fara'id, ni Fara'id, ni kena Fara'id, tapi dia lupa tanggungjawab yang datang dengan Fara'id. Betul tak? Itu masalah. Jadi kita kena ingat kat situ. Isu-isu, saya rasa banyak lagi masalah yang saya sebut kat sini. Contoh, kes yang cukup legend daripada tahun 2015 sampai sekarang tak settle. Kes apa? Kalau sesiapa tahu? Betul. Betul-betul mengikuti ni. Betul. Boleh minta hadiah dengan pengajuan nanti. Tapi nak katanya, kes tersebut tiada perancangan. Kita mahu cakap, arwah tidak meninggalkan sebarang perancangan. Dia mati mewujud tapi tak ada perancangan. Nampak? Dan ibu dia terpaksa diusung naik mahkamah untuk apa?
sebahagian daripada tuntutan. Dan isterinya banyak sangat. Betul dia kata banyak sangat. Ya. Kalau kita baca, saya tak mau ulas sebab dia masih lagi dalam kes mahkamah. Tapi saya hanya kongsi apa yang saya baca. Puan Sri Kalsum isterinya. Anaknya ada 2 orang, lelaki dan perempuan. Maknya namanya serupa namanya, Jamilah. Jamilah tu, Puan Jamilah, dengan ada seorang adik, anak tiri. Anak angkat puannya. Tapi apalah, kita sebut ibu dengan anak tiri. Sorry, kakak tiri kepada arwah. Kakak tiri pada arwah ni menjaga maknya. Dan mereka mendapat allowance bulanan daripada syarikat yang dipunyai oleh arwah. Baguslah. Dan memang kebetulan maknya sakit dan kakaknya yang menjaga maknya pun tak sihat. Dia bagilah allowance bulanan nak jaga mak dia kan. Dan dia pun mampu 15 ke 20 ribu sebulan lagi. Datang ke rumah, dibagi lagi hulu duit. Bagus atau tak bagus? Bagus. Baguslah sebab dia mampu. Tetapi bila arwah meninggal, dia panggil semua waris. Dia panggil waris semua kan? Dah start kena tarik. Elok dah kena tarik. Jadi maknya pun dah kena tarik. Aku nak makan apa? Nak buat macam mana? Kat situ start proses makan di mahkamah. Jadi kita tak kisahlah harta banyak ke sikit. Kita tak nak kita go through susah ni, proses yang susah to aid kita. Dan kalau kita pergi dahulu, kita tak nak jadi dah mati dah. Kita tak nak go through proses yang macam tadi. Anak yatim, tertinggal dan terabai. Kan? Tak mau hidup dah ke sebab dia memang sedih. Surah An-Nisa tu semua je. Betul. Surah An-Nisa ayat 12 dan 13. Tak faham, itu jadinya. Betul. Surah An-Nisa ayat 13 menggariskan waris-waris utama dalam para ini. Tetapi that one is the best solution, jalan keluar. Dan saya akan terangkan lepas ni dalam bahagian pembahagian nanti berkaitan dengan faraid. Baik. Ada masalah ni kadang-kadang kita teruskan juga, nanti kita kembali balik. Baik. Tadi saya kata tadi berkaitan dengan wasiat terbatal. Sepatutnya slide ini akan menunjukkan perintah mahkamah macam mana wasiat itu boleh terbatal. Tapi dapat kita skip sebab nanti kita akan kembali balik. Kita akan tunjukkan balik. Okey. So secara konklusinya, ibu-ibu haja-haja sekalian, lepas ni kita ada apa? Kuis tau. Jadi kena bagi perhatian. Ada kuis lepas ni. Jadi kena tahu. Okey. Dalam sesi yang pagi ni, saya akan letak 2 perkataan yang utama. Boleh bagi perhatian pada 2 perkataan yang utama, iaitu pengurusan ataupun pentadbiran pusaka. Yang kedua adalah perancangan. So ni 2 perkataan yang utama. Dan saya akan repeat perkataan ini setiap hari, bukan setiap hari lah. Setiap benda ni adalah 2 perkataan yang utama dalam proses perancangan dan pengurusan harta pusaka yang berkaitan dengan harta kita. Jadi ini adalah 2 perkataan utama. Jadi dalam masalah harta pusaka ni, dia ada 2 masalah. Masalah pengurusan dan masalah perancangan. Masalah pengurusan ialah lebih kepada di mana kita nak mengambil surat kuasa. Surat kuasa ini akan melantik pentadbir harta kita setelah kita tiada. Kenapa kita ada surat kuasa? Betul lah. Bila kita dah tiada, siapa nak jaga harta tersebut? Di mata pihak yang berkuasa, di mata pihak hakim, dia nak tahu dengan siapa dia berurusan. Engkau ni siapa? Ni saya, si Polan dan si Polan. Bagi pihak XYZ dilantik sebagai pentadbir. Okey. Terima kasih Tuan. Jadi kan. Baik. Jadi saya katakan tadi ada 2 benda kan? Pentadbiran, pembahagian. Ni 2 perkataan yang utama, insya-Allah ingat sampai bila-bila. Ni 2 masalah dan inilah
solution yang kita akan bagi berdasarkan dua masalah tersebut. Okey? Jadi kat sini macam saya katakan tadi, surah kuasa ni adalah kuasa pentadbir. Nak tahu siapa yang berjaga dan menguruskan harta. Okey, perancangan straight. Kita akan bincang kelas ni. Sebelum saya pergi dengan pada pengurusan dan pentadbiran, kita ulas sikit berkaitan dengan harta. Okey, bila kita sebut harta ni, harta tu apa? Harta tu apa? Siapa boleh bagi saranan? Harta tu apa? Aset. Aset. Lagi? Aset yang boleh berubah ataupun yang tetap. Okey, betul aja. Harta adil dan tak adil lah kita sebut. Harta adil dan tak adil. Apa benda yang kita miliki semasa hidup? Semua benda milik kita, barang kemas, jam tangan, baju yang kita pakai, wang simpanan, KWSP dan sebagainya merupakan harta kita semasa hidup. Apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, betul tak? Itu harta kita di akhirat nanti. Kan? Kan Nabi kata, apa yang kau pakai itu adalah harta kau, bukannya duit dalam bank account. Itu tak pakaian lagi itu mungkin milik waris. Tapi dari sudut pengurusan harta, itu adalah harta yang kita milik semasa hidup. Yang kita infak, yang kita zakat, yang kita sedekahkan, yang kita wakaf. Dan juga kita hibah. Nanti kita bincang pasal hibah lepas ni. Jadi bila kita mati, harta itu akan bertukar milik. Dan dia kena melalui dua proses. Yang kita sebut tadi lah, pentadbiran dan juga pembahagian. Baik. Bila orang kata tadi kan, orang akan datang pada kita, anak kita, mak, rumah mak ni, dia nampak kita, dia, mak, rumah mak ni, nama mak kan? Betul. Habis tu, mak tak nak buat apa-apa ke dengan rumah mak ni. Kau ni aku tak mati lagi. Selalu kan kita dengar macam tu kan? Betul kan? Bagi kita, masyarakat kita, mak saya pun sama lah. Dia jadi tabu. Benda yang agak sensitif. Tak boleh tanya. Betul. Kau ni aku tak mati lagi, kau tanya lagi pasal tanah. Tapi hakikat sebenarnya mungkin cara persoalan dan kefahaman tak sampai lagi. Hari ni kita nak fahamkan. Mudah-mudahan soalan itu kita boleh jawab dengan baik lepas ni, insyaAllah. Baik. Jadi bila kita sebut pasal pusaka, belum selesai lagi ni. Dia kena settlekan dulu harta-harta tersebut. Jadi daripada pengurusan nanti, kita akan lantik seorang pentadbir bagi harta. Dan tugas pentadbir, kau dapat harta dah. Dah, bukan. Pentadbir harta ini perlulah mengumpulkan harta-harta tersebut, termasuk dalam hutang. Dia bukan seronok-seronok dapat harta. Dia kena kumpulkan harta dan juga hutang. Dah tahu hutang semua. Tapi bila berlaku kematian, dia kena uruskan kematian dulu. Kos ke bumi, kan? Kita ada khairat kematian kan? Kat sini ada khairat kematian aja kan? Ada. Nanti kita ceritakan berkaitan dengan khairat kematian. Dia kena settlekan kos ke bumi dulu. Kalau ada orang lain yang mendahulukan duit tersebut untuk bayar kepada tukang cangkul dan sebagainya, pentadbir itu mesti bayar balik kepada orang tersebut. Jadi dia kena settlekan sebagai seorang pentadbir. Dia kena bayar semua. Dan settle kos ke bumi, dia buat apa? Hutang pada Allah dan juga manusia. Hutang pada Allah ni apa? Puasa kena bayar apa? Fidyah. Lagi kalau dia mak badan haji, kan, mak badan haji, minta maaf mak saya tak sempat pergi haji, buat badan haji untuk arwah. Dia nak bagi apa lagi? Dia ada niat, dulu mak kita ni ada kata nak bagi infak kepada mahat ni, hasrat dia, kita ingat hasrat dia tu, tolak supaya pahalanya sampai kepada arwah. Hutang pada manusia, kalau ada hutang kepada orang lain, kepada keluarga, termasuklah pihak institusi seperti bank, kena bagi.
kena settlekan. Dah settle semuanya, barulah pergi pada next stage, pembahagian harta. Jikalau ada baki, betul. Jikalau ada baki, kalau tak ada baki, tak ada. Betul. Itulah dia. Itulah gunanya harta dan tugas sebagai seorang pentadbir. Bukannya dapat duit, kita enjoy. Bukan. Bukan begitu. Dia kena settlekan semua itu dulu. Dah settle semuanya, menyelesaikan harta sepencarian jikalau ada. Jikalau ada wasiat 1/3, yang tadi lah katakan tadi, mak kita kata nak bagi wasiat kepada ni, kalau ada. Tetapi faraid, lepas tu baru boleh faraid dan juga muafakat. Faraid adalah jalan yang terakhir kepada umat Islam dalam perancangan untuk pembagian harta. Jelas kan? Jelas kan? Ada soalan? Jelas kan? Baik, insyaAllah. Jadi, harta semasa hidup, pusaka selepas kita mati. Baik. Ya saja. Hutang bank bawah syarikat. Maksudnya hutang bank itu dan kita selaku pemilik syarikat. Co-founder lah, co-owner lah. Dia liability syarikat ni, itulah liability syarikat ni special sikit. Nanti kita ulas sikit lepas tu. Baik. Okey. Kita still lagi dalam proses pentadbiran pusaka. Saya nak tunjukkan apa masalah yang berlaku dan kat mana kita nak settlekan. Ini adalah pengetahuan umum, supaya ajar-ajar ibu-ibu, kakak-kakak yang ada kat sini dapat maklumat paling kurang boleh buat. Itu paling kurang. Kalau orang tanya, ini boleh dibuat. Baik, yang pertama sekali, dalam pentadbiran pusaka ni ada 2 kaedah, iaitu kita pergi berlaku namanya sibel. Sibel ini dia akan unlock harta tersebut. Sebab bila berlaku kematian, in general harta semua akan dibekukan. Dan bila dibekukan, kita tak boleh buat apa-apa dengan harta tersebut. Tak boleh nak transact, tak boleh nak jual, tak boleh nak beli, tak boleh nak buat apa-apa. Harta masih lagi di bawah nama pemilik yang asal. Sebab itu ada satu statistik yang menyatakan lebih kurang 1 juta geran di Malaysia ini masih lagi di bawah pemilik yang asal. Tok naik itu tak ubah-ubah, dah berlapis-lapis. Cabaran memang susah. Baik. Jadi kita kembali balik pada sini. Dia akan kembali kepada nilai harta tersebut secara keseluruhan. Okey, lepas ni saya bagi hint, lepas ni kita ada kuis Okey. So dekat sini, harta yang bernilai di atas 2 juta dan ke atas akan diuruskan pengurusan pusaka di Mahkamah Tinggi Sibel, MTS. Okey, dia ada prosesnya. Jikalau tiada sebarang pengurusan perlantikan pentadbir dibuat, maka prosesnya panjang. Sebab apa? Sebab dia kena dapatkan apa? Penjamin dekat Mahkamah Tinggi Sibel. Tak apa, nanti saya share secara detail lepas ni kalau kita ada masa, proses di setiap tempat tersebut. Tapi setakat ni saya nak bagi tahu, Mahkamah Tinggi Sibel atas 2 juta, bawah 2 juta kita boleh buat di Pejabat Pusaka Kecil Pejabat Tanah, PPK. Setiap negeri ada, setiap daerah ada PPK dia. Ya. Pejabat Tanah kan, PPK dia. Jadi basically dekat situ kita boleh buat pengurusan. Okey. Dan jikalau ada harta alih sahaja di bawah 600,000, boleh dapatkan atau diselesaikan pengurusan tersebut di Amanah Raya Berhad, ARB. Duit dan kenderaan harta yang alih saja. Okey. Ada harta alih dengan tak alih terus, automatik pergi ke PPK. Ada setiap tu ada prosesnya, ada dia punya step dia. Dekat PPK ni, dekat 10 step kita kena selesaikan.
untuk mendapatkan surat kuasa. Berdasarkan analisis yang kami dapat, lebih kurang dekat-dekat 2 tahun untuk menyelesaikan urusan kes pusaka di PPT. Lama ke sekejap? Lama. Kalau rumah yang kita duduk tu ada hutang, boleh bayar tak 2 tahun tu? Kalau suami kita dah meninggal, sebagai contoh. Jadi kalau kita tidak ada pendapatan, memang mencabar, memang susah. Kalau government ada PPSA, ada pencen kan? Oh, jika dia ada coverage macam kita panggil MRTT, takaful dia, kena check ada takaful ke tak. Kebanyakan bank Islam ataupun bank yang bukan Islam, konvensional lah, dia ada insurans. Kita panggil MRTT lah, Mortgage Reducing Term Takaful, ataupun Mortgage Liability Term Takaful, MLT. Sama, produk dia sama, cuma konsep dia berbeza sedikit. Mekanisme berbeza, konsep sama. So, benda ni boleh kita dapat nanti dia, kalau ada pembicaraan khusus, kita boleh bicara detail. Baik, itu untuk proses pentadbiran, melantik pentadbir harta kita bila kita tiada di 3 tempat. Baik, dari sudut syariah lebih kepada pembahagian dan juga perancangan harta sepencarian, wasiat, hibah dan faraid. Ini semua akan perlukan perintah pengesahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Jika ada cabaran, jom kita pergi ke mahkamah. Jadi secara key point dia, macam saya katakan tadi, ada dua benda, iaitu pentadbiran dan juga perancangan. Okey? Okey, baik. Abaikan nombor ni, tapi saya nak tunjuk dekat sini, bawah ni, Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Ni akta dalam Malaysia. Ajar-ajar ibu-ibu, jemaah semua boleh Google apa itu akta tersebut. Akta tersebut memperuntukkan pihak yang mengurus dan pentadbiran pusaka boleh mengenakan caj maksimal sehingga 5% dari nilai harta semasa, tidak termasuk caj-caj rampaian ataupun miscellaneous charges. 5%. Jadi nombor yang dekat atas ni, berdasarkan quotation yang pernah kami dapat, termasuk caj rampaian yang lain, hampir 9%. Lagi harta yang bernilai 3 juta, dekat 300,000. Banyak ke sikit? Banyak. Boleh beli rumah kat Setiawan Sri Masuri tu. Sri Ayu nama dia. Nampak tak? Banyak ke tak? Banyak. Kalau masa tu waris kita tu berduit, tak ada masalah. Kalau masa tu waris kita tak ada duit, berkurang, tak settle, sampai ke sudah. Duduk je lah rumah tu. Tapi kita kena ingat, boleh duduk tak ada masalah. Tapi di dalam bahagian harta tersebut ada hak waris-waris yang lain. Di situlah persoalan keberkatan akan datang. Berkat ke tidak harta tersebut. Baik. Okey, lepas ni saya minta kalau ada kertas kosong pada saya kertas kosong. Saya kata kuis kan? Memang ada kuis. Baik. Sesi latihan. Tak adalah soalan ringkas je. Boleh keluar kata letter. Mudah aja kira-kira matematik. Kan? Soalan dia, saya minta kalau siapa yang bolehlah jawab semua. Hajah Kamariah bukan nama sebenar, tapi meninggal tak setiap masa. Meninggalkan hartanya seperti di bawah. Dia ada harta alih, dia ada harta tak alih. Nampak tak nombor-nombor dia? Macam nampak tak? Nampak kan? Nampak. Okey.
Kalau nampak, boleh tak kita jawab soalan pertama? Di manakah perolehan surat kuasa akan dibuat? Siapa boleh jawab? Ya? Pejabat Pusaka Kecil, CPK. Sebab apa? Tak sampai 2 juta. Oh, dah pandai ni, boleh tutup ni. Betul. Kita boleh buat di TPK sebab hartanya bernilai in total berapa? 1.62 juta. Okey, baik. Seterusnya, berapakah maksimum anggaran kos pengurusan harta pusaka Hajah Kamariah? Berapa? Jeng. Berapakah maksimum anggaran kos pengurusan harta pusaka Hajah Kamariah? Ya berapa? Berapa? Siapa jaga kalender? 45,000, 80,000. Ya ke? Ya ke ni? Baik, ya, biar saya kira balik. Berapa ni? Siapa dapat jawapan? Akak sebut lagi berapa kak? 80,000? 80? Hampir? Siapa lagi yang boleh bagi jawapan lain? Ada jawapan lain? Akak ada? 300? 1 juta? Oh, 1 juta tak sampai kak? 1 juta. Hartanya bernilai 1.62 juta. Itu harta dia. Tetapi kos pengurusan dia berdasarkan akta yang saya katakan tadi 5%. Dia persen berapa? 81,000. Itu adalah kos maksimum yang boleh dikenakan bila mana tiada perancangan dan pengurusan harta dibuat semasa hidup. Mahal ke murah? Mahal ke murah? Mahal. Bagi orang kaya tak ada masalah, kita bayar je. Tapi bagi orang yang tidak berapa kaya, mahal. Jadi mahu tak kalau kita ada satu cara yang lebih murah dan percuma kepada waris? Mahu nak dengar? Nak dengar tak cara tersebut? Saya pun first time saya dengar tu. Maksudnya bila saya tahu, ada lagi murah. Wow, nak. Itu cara dia. Nak tak dengar cara lagi murah? Ada. Mestilah kita nak. Kita cari lagi murah, betul tak? Okey. Baik. Okey. Sini ada kadar kematian. Berapa tahun? 150. Sorry. Satu lebih lain. Okey. Kat sini contoh saya bagi pada tahun keempat, arwah telah membayar sebanyak RM400 caruman dalam skema kadar kematian. Pada tahun keempat beliau meninggal. Okey. Macam biasalah, bila ada kadar kematian semuanya ditanggung kan. Mandi, kapan, solat, bank, kebuni, talqin, jumlah semua lebih kuranglah 3,000. Jadi yang balance siapa tanggung? Waris tanggung? Ya ke? Kadar kematian tu kita tabung kan? Tabunglah. Sebab kita ada tabung tabaruk tu, kita masuk kadar kematian. Kalau tak cukup, tabung tu yang akan apa? Betul macam tu aja kan? Ke kat sini lain? Kat sini waris kena tanggung. Kena cek balik tu. Sepatutnya ada tabung. Sebab tu kita macam pool lah. Macam pool tu kan? Pool lah tu. Baik. Itu konsep dalam khairat kematian. Baik. Khairat pusaka pun sama. Kami panggil sebagai konsep khairat pusaka. Macam khairat kematian, khairat pusaka. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita pergi. Dalam khairat pusaka, berdasarkan kes-kes perolehan surat kuasa yang susah dengan mahal itu, kan? Contoh harta kat sini 1 juta ke bawah, ini 1 juta ke bawah, ini 3 juta ke bawah. Kalau berdasarkan calculation kita tadi pun dah makan 50,000 sampai 300,000. Memang mahal.
Tapi kalau kita ambil konsep dekat sini, 1 juta ke bawah, kalau lah kita boleh ada satu skim macam ni, bayar RM50 sampai tahun ketiga dah meninggal, sebagai contoh calculation ya, bayar RM1,800. Siapa yang akan tolong untuk menguruskan harta tersebut dan menanggung balance kos yang ada? Siapa nak buat? Siapa ada waris? Tapi jika ada konsep macam ni, kita pada konsep tabung tabaruk yang sama dan makan sebagai legacy lah, kad pengurusan harta. Kalau dia, saya bukan nak share produk, tapi nak bagi tahu ada dalam industri market kita konsep semacam ni. Macam konsep karat kematian, tetapi kita gunakan untuk pusaka kita. Dekat situ, on top of that, ada banyak lagi kelebihan. Waris urukan jenazah, roja kepada wakil syarikat akan datang kepada family. Kumpul semua family ni, kumpul semua, buat khutbah pusaka. Bagi tahu apa benda yang arwah ada perancang, apa hasrat si mati. Terus pada masa dan waktu yang family nak. Mudah ke mudah? Mudah. Kumpul semua je. Juga kita kumpulkan keluarga, bagi waris, bagi syarikat, datang. Ini hasrat si mati, ni apa yang dia nak, ni apa yang akan dibuat. Semua dah on the spot. Semua settle. Nak gaduh, pergi mahkamah, kita jawab. Tak ada masalah, semua dah cover. Mudah. Kita nak pergi dengan cara yang damai, keluarga tinggal dengan cara yang lebih baik tanpa terbaik lagi. Kalau kita tak ada. Baik. Sedikit sebanyak maklumat. Untuk lebih detail nanti boleh jumpa dengan sahabat saya kat belakang nanti. Ada kaunter ke Kak Ayu? Ada kaunter. Ya saya. Age dia, okey, dia ada limit. Dia ada limit. Nanti kita boleh share detail lepas ni Kak Ayu kaitan dengan skip tersebut lah. Baik. Ya saya. Ya saya. Oh, 20 ni sebulan. Dia bayaran dia in total selama 15 tahun sebanyak RM9,000. Tapi kita kira tadi kan, kita buat calculation tadi kan 5% maksimum. Berapa tadi dapat? Untuk bawah, untuk 1.6 81. Betul ke Nizam ni nipu je dah. Detail ni kita boleh sembang ke belakang. Kita cuba habiskan coverage pasal topik kita hari ni, pemergian yang mendamaikan. Baik. Kita pergi pada pembahagian pula. Tadi kita sembang bab pengurusan. Saya bagi isu pengurusan. Bila saya bagi isu pengurusan, saya bagi pula apa cara kita nak settlekan. Okey ke tak okey? Saya bagi masalah tadi kan, dan saya bagi solusi. Hajar-hajar ibu-ibu semua, alhamdulillah, dah settle lah bab pengurusan. Aku tahu dah nak pergi mana. Tak ada masalah lepas ni. Saya bagi lagi, ini apa yang kita ada dalam keadaan terkini, apa yang kita ada, yang kita boleh offer. Baik. Pembahagian straightforward. By default, kita orang Islam tertakluk kepada faraid. Faraid macam surah An-Nisa ayat 12 dan 13 menyatakan waris-waris yang utama dan juga waris-waris yang asabah. Baik. Kemudian dalam faraid itu ada bahagian masing-masing. 1/6, 1/8, anak lelaki 2 kepada anak perempuan 1. Kan? Dan setiap struktur faraid kita berbeza, tak sama. Betul tak? Tak sama. Saya ada seorang isteri, ada anak 5. Lain saja struktur faraid. Mak ayah saya ada lagi atas. Kan? Atuk saya dah tak ada, anak saudara tak ada. Nampak dekat situ? Mungkin belah-belah ibu hajah-hajah lain. Suami ada lagi, anak mungkin tak ada. Atau anak ada, suami dah tak ada. Jadi benda ni akan berubah. Dan kita paling kurang kena tahu. Ini paling kurang. Homework lepas ni, lepas ni tak boleh, lepas ni kita boleh jumpa apa struktur faraid kita yang terkini. Kena tahu. Apa yang saya buat, saya calculate semua struktur faraid ahli keluarga saya. Dan saya hantar pada ayah saya, abang saya, adik perempuan saya dan adik bungsu saya. Ini struktur faraid terkini. Apa semua, tolong take care. Itu saya buat supaya semua masing-masing tahu.
ini kena ambil catat. Sebab mereka masih lagi hidup. Baik. Kemudian wasiat 1/3. Wasiat 1/3 untuk orang Islam tertakluk kepada 1/3 saja, seperti mana hadis yang kita tengok di awalan tadi. Betul? 1/3. Lebih daripada itu jadi apa? Kalau saya kata aku nak bagi 1/2, jadi tak? Mak nak wasiat ni, nak wasiat pun mak nak bagi kat kau ni, dalam bank ni ada 100,000, aku nak bagi kat kau 50,000. Alhamdulillah, syukur mak, ambil lah. Ambil, tak ada masalah. Tetapi wasiat kepada bukan waris sahaja sebenarnya, dan tertakluk kepada 1/3 saja, 33% plus minus. Yang lebih itu, jika waris tak bersetuju, pulang balik. Mak nak bagi wasiat kepada sekolah agama ni, macam tadilah contoh dia 60,000. Duit 100,000, 60,000, lebih 1/3, tak sah. Hanya 33,000, 300, 33 sen saja boleh diberikan kepada sekolah. Sebab wasiat orang Islam 1/3 saja. Baik, sebab itulah ada kes buat wasiat. Saya dah buat wasiat, dicabar di mahkamah, tak sah, terbatal. Terbatal. Baik. Harta sepencarian kepada pasangan kita, suami kita. Jadi di antara 30% ke 50%, bergantung kepada contribution kita, sumbangan kita. Contoh, kita bayar rumah, kita bayar renovation, kita bayar installment sedikit, kan? Kita boleh bukti ke mahkamah, kita boleh claim sampai 50%. Proses tu ada, panjang, memang panjang. Kes klien saya 2 tahun nak settlekan harta sepencarian, bila mana mereka berpisah. Dia berpisah ni dia akan datanglah kes harta sepencarian. Kalau di bawah awal, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau lepas baru nak buat, memang panjang. Termasuk lagi PKP 3 tahun baru settle. Baik. Kes saya tu rumah dia kat Setiawangsa, Jalan Setiawangsa 2A. Saja nak bagi tahu. Baik. Hibah ni satu instrumen yang banyak dibahas oleh scholar, ulama-ulama Islam. Merupakan cara untuk kita bagi one to one. Kita boleh bagi tanpa limit dan kepada siapa yang kita nak. Wahibah kepada orang bukan Islam, wahibah kepada anak angkat. Masa siapa ada anak angkat, kan? Anak angkat kita lah yang menjaga kita sampailah kita terpuju atas katil, sampailah kita tak ada. By right, mereka yang lagi berhak. Betul tak? Sebab dia jaga kita, anak-anak kita, darah kita ni tak nak tengok kita pun. Dekat situlah instrumen hibah Islam bagi. Kau boleh hibah bagi pada orang yang kita sayang, one to one, tanpa limit. Baik. Pembagian faraid macam saya katakan tadi, straightforward. Setiap ada bahagian masing-masing. Okey, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, semua ada bahagian masing-masing lah. Cuma dekat sini pecahannya nampak mudah, khususnya untuk harta yang alih. Harta alih contohnya macam cash, kita nak bagi 12/72, 1/6, 1/6 ribu. Ni bagian bapa, ni bagian ibu, ni bagian anak lelaki, anak saya, ni anak perempuan. Isteri takkan ada, isteri mesti ada 1/8 bagi kat isteri. Alhamdulillah, settle, khalas, semua dah habis, tak ada masalah dah, semua boleh balik dengan happy. Tetapi kalau rumah macam mana? Kalau kereta macam mana? Nak pecah 1/8, nak pecah 1/6 macam? Tak boleh je. Rumah tak boleh pecah-pecah. Kau ambil pintu, kau ambil dinding, kau jaga tingkap, tak boleh. The only solution yang saya rasa terbaik, jual. Tapi kalau rumah tu masa lagi diduduki oleh waris, isteri dan anak-anak, nak cerita macam mana? Bapa naklah rumah ni. Ada satu kaedah, tebus faraid. Pernah dengar tebus faraid? Pernah dengar je?
Betul. Kalau ada duit bayar. Dia dapatlah, contohlah dapat duit takaful daripada suami dia, contohnya juta, kan? Contohlah dia simpan untuk hidup, balance bayar. Ni bahagian bapak ni 100,000. Rumah ni setiawangsa, lender pula tu. Dah tak ada lender kat setiawangsa ni kan? Dah habis dah kan? Ini sekarang harga orang minta, bapak tengok hari tu, bapak minta tengok kawan-kawan 900,000. Kau nak bagi aku 200,000, mana jadi? Tak lama lagi MRT tau, dekat belakang Sky Valley tu. Harga 1 juta tu. Jangan aku nak bagi aku duit tu. Kalau kau begini, bapak setuju. Tak settle. Kena bincang lagi, kena meeting balik. Dia betul ada persen dia. Dia ikut tubuh separaid. Tetapi kalau dipersetujui, kalau bapak setuju, kalau bapak tak setuju, kau bayar nantilah tahun depan. Bapak nak sebab harga tahun depan ni naik ni. Dia bayar harga pula. Macam mana? Ya. Faham? Sebenarnya saya kata, selagi mana dia dipersetujui nilai dia. Nilai ini adalah satu yang subjektif. Macam kita nak nilai rumah kita, kan? Saya jumpa dah banyak orang nilai rumah. Harga rumah ni boleh bagi 800 je, tapi owner nak 1 juta juga. Nak cakap apa? Nak cakap apa je? Tak boleh juga. Dia nak 1 juta juga. Tak boleh. Orang boleh beli kat sini, dia boleh bagi 800 je. Tak. Kawan saya baru jual 1 juta. Nak cakap apa? Tapi parti kutu kita. Jadi nilai ni agak subjektif. Dan sementara itu, isteri dan anak-anak masih lagi tinggal kat rumah. Nak rasa apa? Rasa masalah. Takkan nak suruh bawa keluar. Nampak tak kata? Complicated proses tu. Nak kata tak mudah. Tak mudah proses tu. Kalau boleh kita tak nak melalui proses yang susah. Tak nak. Tolonglah tak nak. Memang betul lah kita dah mati. Dah pergi dah. Mungkin banyak amalan, insya-Allah. Tetapi waris-waris masa lagi susah. Tak adil macam tu. Kita jadi orang-orang yang pentingkan diri. Tak mahu macam tu. Baik. Dapat bapak yang baik. Alhamdulillah, saya dapat satu kes junior saya. Alhamdulillah, anak lelaki dia meninggal, isteri anak seorang, bapa dengan ibunya melepaskan hak. Alhamdulillah, memang terbaik. Tapi dalam kes Faraid, berdasarkan kajian Universiti Malaysia Kelantan, daripada 10 kes, 2 kes saja yang melepaskan hak. 2/10, 20%. Yang lain dia nak tuntut juga. Itulah parity yang terjadi. Baik. Beza antara hibah dengan wasiat. Ada orang kata kat saya, macam sama jenis hibah dengan wasiat. Jom kita rungkaikan. Hibah kita bagi masa hidup. Hibah kita bagi masa hidup. Okey. Wasiat pemberiannya berlaku selepas meninggal dunia. Execution lepas kita mati. Jumlah dia unlimited untuk hibah. Kalau untuk wasiat 1/3 tadi lah. Penerima kepada sesiapa saja yang kita nak. Waris dan juga bukan waris. Kalau untuk wasiat bukan waris saja. Untuk waris boleh tak? Nanti kita boleh sembang lepas ni. Baik. Persetujuan untuk hibah tidak perlu persetujuan waris. Untuk hibah dan untuk wasiat tidak perlu persetujuan waris kecuali melebihi 1/3. Nampak tak kat situ? Contoh tadi lah, kita nak pergi kat sekolah, kita nak pergi kat sekolah agama tadi. Kan kita pergi sekolah agama kan? Berlebih 1/3 kena minta persetujuan waris. Kalau tak, pulang balik. Hukum sunat tapi wajib laksanakan untuk wasiat. Ijab dan kabul, perlukan ijab dan kabul untuk hibah. Kita akan ada penerima, kita akan ada pemberi, ada ijab dan kabul. Tapi kalau untuk wasiat hanya ijab saja. Pindah milik, pemilik harta masih hidup,
atau selepas meninggal dunia. So hibah ni boleh dibuat masa lagi memiliki harta ataupun lepas meninggal. Dan hibah ni ada ada beberapa jenis lah. Hibah rubah, hibah bersyarat, hibah mutlak, kita bagi terus, kan? Dan kalau untuk wasiat selepas kematian pemilik, hibah boleh ditarik balik. Boleh kecuali kalau tanpa persetujuan. Untuk yang tanpa persetujuan saja, untuk anak dan cucu saja. Kalau kita contoh kita bagi rumah kan. Untuk anak dan cucu tanpa persetujuan kita boleh tarik. Kan? Tapi kalau untuk orang lain kena perlukan persetujuan kalau kita nak tarik balik. Ya. Tapi kalau untuk anak kita atau cucu kita, tanpa persetujuan pun kita boleh tarik balik hibah yang kita bagi tu. Okey? Dan orang kata hibah ni boleh dicabar. Yes. Nak cabar-cabar, tak ada masalah. Kita pergi ke court, Mahkamah Tinggi Syariah. Selagi mana hibah yang kita buat itu memenuhi keempat-empat rukun yang ada ni, insya-Allah berdasarkan 20 tahun kami beroperasi, alhamdulillah kes sukses itu 100%. Apa dia? Wahai pemberi yang masih waras dan tidak maradatul maut, yang tidak berdekati ataupun ada penyakit yang bawa kematian. Yang kedua, mauhublah, penerima tu masih hidup. Kita tak boleh hibah pada orang yang dah mati. Tak. Stop kat situ. Itu kita buat dalam konsep kami. Apa yang kami bawa kepada masyarakat adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni maksudnya apa? Bila mana berlaku kematian pada penerima, harta itu akan pusing balik kepada pemilik. Jadi dia boleh bagi kepada siapa yang dia nak lepas itu. Belum tukar lagi. Hibah bersyarat ni, penukaran nama tu berlaku selepas kematian. Itulah saya kata tadi kes tanggang tu. Kes tanggang tu kan ditukar sama kita kan. Tapi masalahnya berlaku macam tu lah. Bila berlaku kematian pada penerima, orang yang tukar nama tu, yang pemberi ni dah hilang dah. Dah tak ada dah. Dia kena diwaris paraid bagi si mati. Dia tukar nama. Bukanlah dia kata tak, dia kata seralat lah. Aku dah bagi punya kopi dulu. Ya. Ya tak? Kata dia seralat. Kalau kita dah tukar nama kepada si penerima, kemudian ada benda lain tak setuju. Tak setuju sebab tapi harta tu harta kita kan. Harta ibu kita, okey ha. Ya. Ibu letak nama kita sebagai pentadbir ke atau milik kita saja? Milik kita saja. Memang dia kata nak bagi kat kita kan. Jadi terpulang kalau ikut dari sudut undang-undang, memang milik kita. Memang milik kita. Kecuali dia nanti kita sebagai pentadbir. Itu lain cerita. Kena clear kat situ lah. Jadi kalau ada balik kata, saya tak setuju lah, dia ada hak saya. Ibu dah kena bilik bagi saya, dia memang dia nak bagi pada saya. Maksudnya dari situ. Tetapi benda itu kena tengok dari sudut yang lain. Adakah dia buat dokumen hibah ke tidak? Kalau dia mencabar, dia boleh cabar. Sebab apa? Ada hak saya kat situ. Dia boleh mencabar. Tapi kalau dia buat dokumen hibah, dia buat proper, semua dah settle, dapat pengesahan, tak ada masalah. Yang penting dia nak rekod secara undang-undang. Yang penting. Ya kakak boleh sama dia. Mari kita clear. Bukan PNB ni ASB lah kan? Okey lah. Ya. Hibah dekat ASB ni dia lain sikit. Sebab dia bawa sistem ASB. Jadi basically dia letak penama. Ya betul. 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 Itu hibah ASB di bawah ASB sendiri. Memang dekat situ dia akan tunjuk berapa share yang ada dan dia buat surat ikatan amanah. Cuma kekurangan kat situ adalah dia tak ada konsep retain and distribute.
Macam konsep yang kami ada, kami boleh menggunakan hibah ASD itu. Contohnya, okey, hibah ni saya nak bagi, kalau saya tak ada saya bagi kepada isteri saya. Tapi kita nak gunakan duit ini untuk anak-anak kita. Jadi apa dia buat? Kita boleh retain bayaran bulanan. Maksudnya kat situ duit masih lagi dalam ASD. Betul tak? Dia tak bagi langsam. Bagi hibah ASD, dia bagi terus. Tapi dekat konsep kita, kita boleh retainkan duit tersebut dan kita boleh bagi secara bulanan, berkala kepada penerima. Jadi tak perlu habis lah, kan? Jadi dapat pada anak boleh pakai secara bulanan berdasarkan komitmen bulanan sebagai contoh. Itu konsep retain dalam syarikat. Itu beza dia. Baik, masa makin mencemburui. Jadi saya conclude dekat sini. Ingat dua perkara. Kita ingat dua perkara tak? Ingat dua perkara. Dalam berkaitan konsep pengurusan harta pusaka, ada dua benda saja: pentadbiran dan perancangan. Dan pentadbiran, kita nak lantik pentadbir. Dalam pakar surat kuasa, kita kena ingat penyediaan dana dan perkhidmatan profesional kepada waris-waris untuk uruskan pusaka. Macam saya katakan tadi, dalam market, dalam masyarakat, kita mengenal konsep tabung tabaru. Kita namakan sebagai wasitah, supaya kita satu saja. Kita tak nak harta berkub lagi di dalam umat, di dalam masyarakat. Orang kita, orang Islam, tak nak lagi harta berkub. Nombor itu makin bertambah dan kita tak mahu karya Al-Rashid ini termasuk dalam statistik tersebut. Tolong cakna dan ambil tindakan. Kita pengenalkan konsep tabung tabaru, khairat pusaka. Kemudian yang kedua, kita boleh buat peruntukan pusaka. Macam soalan hajah tadi, setakat ini skim yang kita buat tu sampai umur 60. Tetapi lebih pada umur 60, kita boleh buat peruntukan pusaka. InsyaAllah mari kita boleh bincang lebih detail dengan tim saya kat belakang nanti. Jika ada, kalau berminat nak explore berkaitan dengan itu, baik. Itu dari sudut pentadbiran pusaka. Okay. Dan yang kedua adalah perancangan. Perancangan itu apa? Lepas kita dah cairkan harta-harta yang kita ada ni, kita nak bagi macam mana? Apa yang kita boleh buat? Apa cara yang kita ada secara syariah dan juga legally compliant dengan undang-undang hibah, wasiat, atas pencarian amanah faraid. Jadi diharapkan dengan cara yang kita buat ni, dengan kaedah yang kita usahakan ni, mudah-mudahan bila kita tak ada nanti, kita pergi dengan cara yang lebih baik dan waris-waris kita akan ditinggalkan dalam keadaan yang terjaga. Itu kita punya matlamat. Kalau kita tinggalkan dalam tak masa lagi berhutang, buruh tergantung, kan, anak bini tinggal susah, memang kita tak ada, kita gagal untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemilik harta yang baik. Kita pandai beribadat, kita selalu solat tahajud, kita selalu puasa dan sebagainya, tapi rupanya kita tak ambil cakna bab ni. Bagus ke tak bagus? Tak bagus saja, tak bagus. Kalau boleh, kita nak selesaikan kesemuanya. Kan Nabi dah pernah share satu kisah seorang perempuan yang selalu berpuasa, baik orang dia, tapi rupa-rupanya dia menyakiti jiran. Nampak tak? Bercakap dengan perkataan yang kurang baik. Masyarakat nampak dia, dia ni wajib puasa, wajib ibadah. Tapi Nabi kata tak. Rupanya dia selalu cakap alih-alih perkataan kecil je, selalu menyakiti hati jiran. Habis. Rugi tak kat situ? Rugi. Apatah lagi melibatkan harta-harta yang masih lagi gagal diselesaikan. Apatah lagi benda yang diusah dan melibatkan waris yang kita tinggalkan. Na'udzubillah min zalik. Saya doakan mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah SWT, agar kita sentiasa di bawah bimbingannya. Dan mudah-mudahan jugalah kita ini tidak termasuk dalam golongan yang bakhil, yang pentingkan diri, yang menyebabkan waris-waris kita nanti susah
Dan mudah-mudahan dengan amal yang kita buat ni, dengan amal jariah yang kita tinggalkan melalui kaedah yang kita ada ni, mudah-mudahan sampai bila-bila pahala tersebut sampai kepada kita, walaupun dah berpuluh tahun kita tak ada. Kalau perempuan ajar-ajar kena pergi ke Menara Bank Islam, ada surau, surau Ahmad Dawaji ke nama dia. Tanah tersebut adalah tanah wakaf. Dia dimiliki oleh seorang Islam yang tinggal di flat di KL, tapi tanah tersebut adalah wakaf beliau kepada Bank Islam. Bank Islam buat pembangunan Menara Bank Islam. Sampai ke hari ini pahala dia masih lagi berjalan. Dan meninggal saja. Meninggal. Ahmad Dawaji sesuatu nama, saya lupa nama dia. Tapi tanah wakaf tu yang dibuat. Nampak tak? Kita nak macam tu. Walaupun kita dah tak ada. Kan selalu kan orang-orang kita kat kampung saya tu kan, dia wakafkan tanah itu untuk sekolah ataupun untuk surau. Kan betul tak? Supaya apa? Perutusan sampai bila-bila. Ya je. Faham. Itu saya katakan tadi. Benda-benda macam ni, itu kata niat kita baik, caranya tak betul. Ataupun dia tak tahu cara yang betul. Sebetul saya kongsikan, kami datang pada pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan kita rezeki jumpa lagi. Kita nak supaya kita jumpa cara yang betul. Macam cara yang kami buat, apa yang kami buat, saya kongsi sedikit cerita sebelum kita habiskan. Ada seorang pasangan ni, Datuk dengan seorang lagi datin. Suami dia meninggal. Datuk dia meninggal. Dia apa yang dia buat? Dia kata, aku nak tinggalkan duit ni supaya masa dah bunyi tu, aku nak tinggalkan duit ni supaya bini aku nak cari rumah sendiri. Yelah, kalau bini nombor 2 kan. Bini nombor 2, dia tak berpengang sikit. Dia tinggalkan duit. Dia nak kami buat rumah untuk keluarga dia. Kami buat. Kami buat rumah. Dia minta kami gunakan duit yang dia tinggalkan tu buat rumah supaya anak bini dia yang baru ni tak ada rumah. Kami buat rumah. Kami cari kontraktor sampai siap rumah. Nak ceritanya ajar-ajar, kalau jumpa orang yang betul, cara yang betul, insya-Allah kita boleh buat. Yang penting kita niat buat cara yang betul. Kadang-kadang cara dah betul, niat dah betul, undang-undang pula tak betul. Kalah juga kita. Alhamdulillah, insya-Allah kita berjumpa lagi. Jikalau ada masa dalam masa dan kita akan berjumpa. Jikalau ada masalah, boleh rujuk saya, boleh rujuk kawan-kawan saya, insya-Allah kat belakang. Moga-moga dengan pengurusan pada pagi ini bermanfaat kepada jemaah semua. Dan semoga pengurusan ini mendatangkan kebaikan kepada semua kalian, insya-Allah. Terima kasih banyak ajar-ajar jemaah semua datang pada pagi ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.